Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam #09educators. Bersama-sama dengan saya Cikgu Syahrul binti Saad dari SMK Datuk Syekh Ahmad dalam program Tuition Pintar Mada untuk tingkatan 4 dalam slot Bahasa Melayu dengan judul Takluk Karangan bahagian B. Jadi tanpa melengahkan masa, kita teruskan dengan slide yang berikutnya. Jadi untuk itu cikgu sekali lagi ingatkan bahawa kertas 1103 ini mengandungi dua bahagian, iaitu bahagian A dan bahagian B. Hari ini cikgu akan fokuskan untuk bahagian B. Kita tengok terlebih dahulu dari segi peruntukan markah. Untuk bahagian A, 30 markah diperuntukkan, manakala bahagian B sebanyak 70 markah diperuntukkan. Dari segi jumlah perkataan, bahagian A mengandungi atau ditetapkan 150 hingga 200 patah perkataan, manakala untuk karangan bahagian B 350 markah hingga 350 perkataan hingga 500 patah perkataan yang ditetapkan. Baik, kita lihat dari segi idea. Untuk bahagian A, calon-calon mesti rujuk bahan, rangsangan, grafik yang diberikan. Manakala menerusi bahagian B, calon-calon kena faham kehendak soalan sebelum mula mengarang. Selesai sepintas lalu tentang format secara umum untuk kertas 1 Bahasa Melayu SPM. Jadi kita lihat pula soalan yang akan diajukan dalam kertas 1103 palang 1 ini berdasarkan 18 tema dalam TSKP. Jadi inilah antara tema yang dipaparkan. Kita dapat lihat sekarang antaranya kesihatan dan kebersihan, keselamatan, perpaduan, kebudayaan, kesenian dan estetika, jati diri, patriotisme dan kewarganegaraan. Banyak lagi, sains teknologi, pelancongan, pendidikan, seterusnya sehinggalah ke pentadbiran dan politik. Jadi cikgu nasihatkan supaya calon-calon sentiasa peka dengan tema ini kerana persediaan boleh dibuat misalnya dari segi pembacaan supaya maklumat dapat dikuasai dan kita boleh praktikkan dalam penulisan karangan kelak. Baik, kita teruskan dengan yang pertama iaitu langkah untuk menganalisis soalan. Jadi cikgu perkenalkan dengan peribahasa bertakuk ditebang yang bergaris dipahat. Maksudnya kita buat sesuatu mengikut peraturan yang lazim. Dari manakah cikgu dapat peribahasa ini? Boleh rujuk dalam buku teks. Jadi kita teruskan dengan menganalisis. Ingat, perkara yang paling penting semasa menulis, calon-calon mesti wajib membuat analisis. Jadi kita lihat dulu paparan video TikTok ini. Jadi sempat boleh tengok kan apa yang penting di sini semasa menganalisis antara perkara yang paling utama calon-calon mesti kenal pasti tema, kemudian diikuti dengan fokus, kemudian sasaran dan yang terakhir format TFSF. Jadi apakah tema, apakah fokus, apakah sasaran? Kita lihat yang seterusnya.
Cikgu terus bagi dengan latihan 1 sebab kita ada masa yang sangat terhad untuk perkongsian pada kali ini. Jadi cikgu paparkan di sini contoh soalan bahagian B. Sekali lagi, cikgu suka untuk kongsikan bahawa menerusi bahagian B ada 4 soalan yang akan dikemukakan dan calon-calon boleh pilih satu sahaja. Ingat, jumlah markahnya sangat besar iaitu 70 markah. Jadi kena buat betul-betul. Baik, kita tengok soalan ini. Pilih satu daripada soalan-soalan di bawah ni yang menunjukkan bahawa calon ada pilihan. Jadi kesemuanya 4 pilihan. Baik, soalan yang pertama ni cikgu ambil. Hubungan yang baik dengan jiran amatlah penting dalam kehidupan. Bagi mereka yang tinggal jauh di perantauan, jiranlah menjadi pengganti keluarga. Mereka lah yang menjadi tempat kita mengadu dan meminta pertolongan. Namun, sekarang atas kesibukan kerja, hubungan sesama jiran semakin renggang. Malah ada segelintir golongan yang langsung tidak mengenali jiran sebelah rumah. Jadi marilah kita ubah semua cara hidup dan menyantuni jiran tetangga. Jangan lupa membaca, ini kita panggil sebagai stimulus. Kemudian diikuti dengan penerangan stimulus. Petikan di atas menunjukkan kepentingan hidup berjiran. Ini penerangan kepada stimulus. Anda ingin menyertai sebuah pertandingan syarahat. Anjuran jawatan kuasa penduduk di tempat tinggal anda. Tajuk syarahan yang anda pilih ialah aktiviti kejiranan mempererat hubungan. Baik, soalan, tulis teks syarahan anda selengkapnya. Jadi, berujuk kepada proses menganalisis soalan tadi, siapa yang boleh ingat? Yang pertama apa? Tema. Jadi, di manakah tema itu? Hidup berjiran. Tema dia hidup berjiran. Maksudnya keseluruhan ini berbicara atau berkaitan dengan topik atau tema hidup berjiran. Kemudian diikuti dengan fokus. Apakah fokus untuk soalan ini? Baik, aktiviti kejiranan. Yang tu ialah fokusnya untuk buat analisis atau untuk menjanai dia yang seterusnya. Baik, sasaran perlu ada. Apakah kepentingan apabila calon-calon mengenal pasti dalam analisis soalan itu kumpulan sasaran. Tujuannya apabila calon meletakkan atau label atau boleh highlight dengan pen yang berwarna-warni pun dibenarkan. Ia sangat membantu. Jadi, apa tujuannya? Calon-calon akan dapat menulis karangan dengan tepat. Maksudnya, kalau peringkat antarabangsa, huraiannya mesti berkisar tentang antarabangsa. Kalau peranan pelbagai pihak, huraian isinya mesti daripada kalangan pelbagai pihak. Kalau soalan berkait dengan penduduk, maka fokusnya kepada penduduk. Ini kepentingan mengenal pasti sasaran. Akhir sekali kita tengok, adakah karangan ini berformat? Ya, berformat, iaitu syarahat. Selesai menganalisis, kita tengok latihan. Ini. Buatlah jadual macam ni pun boleh atau hanya sekadar label sahaja, garis sahaja pada soalan. Jangan takut soalan kotor apa. Itu sebenarnya sangat membantu calon untuk menulis dengan tepat mengikut kehendak tugasan. Baik. Cikgu teruskan latihan kedua. Untuk stimulus, baik calon-calon boleh lihat. Jadi cikgu rasa cikgu tak perlu baca dalam keadaan suara cikgu yang serak-serak ni. Jadi calon-calon boleh baca terus pada skrin, paparan skrin. Cikgu hanya baca
penerangan kepada stimulus ini. Jadi petikan di atas berkaitan dengan tekanan atau depresi. Yang ni boleh baca sebab ada calon yang cemerlang, mereka akan memasukkan bahan-bahan dalam stimulus ini dalam penulisan. Mungkin dalam perenggan pendahuluan atau penutup atau disesuaikan dalam perenggan isi. Baik, manfaatkan bahan yang diberikan. Baik, kita kembali kepada penerangan stimulus. Petikan di atas berkaitan dengan tekanan atau depresi yang dialami oleh manusia yang diakibatkan oleh pelbagai faktor. Ingat, pelbagai faktor. Sebagai seorang remaja, huraikan usaha-usaha yang anda lakukan untuk mengelakkan tekanan mental dan emosi menyerang anda. Jadi macam biasa, terus dengan TFSF. Apakah T itu? Tekanan atau depresi diikuti dengan fokusnya ialah usaha-usaha, ya, sasaran. Usaha-usaha anda. Ingat, nanti kalau calon tidak menggaris atau mewarnakan perkataan anda yang kita kenali sebagai sasaran itu bimbang. Akan ada usaha ibu bapa, akan ada usaha kerajaan, akan ada usaha pelbagai pihak lagi. Okey? Baik, seterusnya kita lihat format, huraikan. Huraikan maksudnya tidak berformat. Boleh? Ini dalam bentuk jadual supaya calon-calon nampak dengan jelas. Proses ini ingat sangat penting dan membantu untuk calon menulis karangan pandukan kehendak tugasan. Penting. Baik, selesai? Kalau selesai, kita terus tengok apakah hasil analisis yang telah dibuat ini. Jadi, apabila calon-calon anak-anak sudah selesai menganalisis, maka daripada analisis tersebut, calon-calon akan dapat menjana idea. Jana idea tu maksud dia apa? Cari isi lah. Dalam bahasa pasar kita ni, cari isi. Baik, kemudian menerusi analisis ni, calon juga dapat mengenal pasti komponen ayat. Contoh dia kalau dalam pendahuluan ada ayat tema, dah tahu dah tadi ayat tema dia kan. Baik, yang ketiga, calon juga dapat menyenaraikan peribahasa mengikut tema. Dah tahu dah tadi kalau depresi, apa depresi, kalau perpaduan, apakah peribahasa, supaya calon-calon tidak terlupa memasukkan peribahasa sekiranya calon-calon menyenaraikan terlebih dahulu. Jadi setakat itu boleh faham apa yang cikgu cuba kongsi hari ini. Jadi cikgu harap calon-calon boleh dapat. Pertama sekali, kena analisis. Apa tujuan analisis? Ini hasilnya. Okey, untuk baik, untuk jana idea ni calon-calon dia ada satu lagi langkah, iaitu kena guna formula. Terpulang kepada calon-calon sama ada mengikut formula yang diajari oleh guru-guru mata pelajaran masing-masing ataupun boleh sahaja sekiranya ingin menggunakan formula cikgu pada kali ini. Cikgu gunakan formula 1, 2, 3 atau pitisan. Apakah itu? Nanti sama-sama kita ikuti selepas ini. Jom kita teruskan dengan slide yang kedua. Jadi cikgu sebut tadi calon-calon dapat mengenal pasti komponen ayat dalam setiap perenggan. Sekurang-kurangnya hasil analisis calon-calon sudah pun dapat mengenal pasti ayat tema, kemudian apakah ayat tugasan, kemudian apakah ayat pandangan, ayat pernyataan isi belum lagi sebab belum ada jana idea lagi, belum menyatakan isi lagi. Nampak urutan perjalanan langkah demi langkah yang dibuat
untuk menulis karangan. Jangan abaikan. Baik, boleh? Sekarang jom kita cari isi. Baik, menyentuh tentang isi, cikgu cadangkan untuk karangan bahagian B 3 isi yang dikemukakan. Apa rasional dia cikgu? Sebab cikgu saya dia ajar 4 isi, ada yang 5, okey tak apa, terpulang. Cuma ini rasional daripada saranan cikgu, iaitu 3 isi. Apabila calon-calon menyatakan 3 isi, rasionalnya huraian akan lebih jelas. Ingat, anak-anak semua terikat dengan jumlah perkataan. Sekiranya banyak isi yang dikemukakan, cikgu bimbang huraiannya tidak jelas. Sedangkan calon terikat dengan jumlah perkataan. Yang ni, baik, boleh kita teruskan dengan dan 3, teknik menjana idea ataupun kita kata cari isi. Sebelum tu, cikgu perkenalkan apa itu 1, 2, 3. 1 tu sebenarnya siapa? Kan? Satu perkataan maksud dia. Kemudian 2 tu maksudnya kata kerja. Ingat kata kerja. Terutama yang melibatkan usaha lah. Tindakan, tanggungjawab, soalan yang berfokus macam tu. Dia tanya peranan, langkah, kita ingat mesti ada kata kerja. Kata kerja kena ingat yang berimbuhan me atau ber. Boleh atau kata kerja pasif di oleh lah. Baik. Kemudian 2, kata kerja dan ikuti yang 3 iaitu keterangan rujuk tugasan ataupun calon-calon boleh juga menggunakan formula pitisan. Apa itu pitisan? P ialah pihak, T ialah tindakan dan san itu ialah alasan. Sama saja kan? Bebas. Calon-calon pilih mana yang mudah, senang diingat dan mudah faham. Ada nota cikgu bekalkan iaitu jangan tinggal ketiga-tiganya. Susunan atau kedudukan boleh ubah. Sama ada kalau melibatkan fokus tentang kepentingan, calon-calon boleh meletakkan keterangan dulu di depan susunannya kan. Kemudian diikuti dengan kata kerja atau pihak. Boleh. Yang penting 3 komponen ini cuba bagi ada. Selain menulis karangan menggunakan formula 1, 2, 3 atau pitisan, calon juga boleh guna semasa menyatakan jawapan dalam kebat. Begitu juga semasa menulis isi fokus dalam rumusan. Ingat, mesti ada pihak selamat kita. Okey? Boleh? Baik. Tentang teknik jana iaitu satu formula 1, 2, 3 tadi untuk menjana idea atau pitisan, dia ada kaitan dengan teknik jana. Jana tu kita dah buat siap-siap, kita jana dalam minda kita ni, kita ingat peranan. Selalunya teknik ini dia tentang berkait dengan soalan atau fokus, langkah, usaha, cara, peranan, tanggungjawab, pendekatan, strategi, inisiatif. Boleh guna teknik ni. Apa dia yang kita kena ingat tu? Jom, inilah yang cikgu maksudkan. Calon-calon boleh ingat peranan secara umum. Jadi apabila calon-calon ingat apa rasional dia, calon-calon akan cepat menjana idea. Bila cepat menjana idea, maka ada masa yang panjang untuk mengarang. Boleh? Baik, contoh cikgu bagi ada individu. Belajar bersungguh-sungguh, mentaati perintah agama, mentaati ibu bapa, memilih rakan sebaya, memanfaatkan masa lapang. Baik, contoh kalau dibagi, soalannya begini. Apakah uraikan persediaan calon peperiksaan SPM.
yang akan menduduki periksaan tidak lama lagi. Jadi usaha-usaha kita tengok calon tu merujuk kepada individu. Jadi apa dekat sini? Belajar bersungguh-sungguh. Faham? Kemudian mentaati perintah agama boleh guna pakai? Boleh kan? Kalau mentaati ibu bapa pun boleh. Dengar cakap ibu bapa. Kita pilih itu yang cikgu maksudkan. Boleh? Sebenarnya teknik ingat peranan ini dia bantu untuk menjana idea dengan cepat. Begitulah kalau soalan itu sasarannya ibu bapa, boleh. Tetapi kalau tidak dinyatakan kumpulan sasaran, maksudnya pelbagai pihak, boleh pilih sama ada nak ambil ibu bapa satu, sekolah satu, masyarakat satu, bebas memilih. Yang penting sudah dijana dalam minda anak-anak sekalian. Baik, ini yang umum anak-anak, calon-calon. Ini cikgu bagi huraian, perincian peranan tadi. Bila sebut individu atau diri, guna saya dalam ayat huraian. Boleh? Ataupun individu remaja, yang penting kita rujuk soalan yang dikemukakan. Kita tengok sasaran dia. Faham? Baik, kalau keluarga nyatakan ibu bapa, kalau masyarakat boleh nyatakan. Contohnya dalam huraian jawatan kuasa rukun tetangga, jiran tetangga. Barulah huraian tadi nampak matang. Ingat, apabila huraian anak-anak atau calon-calon matang, maka layak untuk berada pada tahap karangan yang cemerlang. Baik, suka cikgu ingatkan untuk peranan kerajaan atau negara, semua calon suka sangat tulis kerajaan dalam menganjurkan kempen. Seterusnya dalam huraian juga kerajaan akan buat apa? Kerajaan molek kiranya calon yang cemerlang nyatakan sekiranya dia berkait dengan pendidikan, masukkan Kementerian Pendidikan Malaysia atau boleh Jabatan Pendidikan Negeri Perlis, Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. Kalau kerajaan MADA, kita sebut pihak tersebut. Boleh? Cikgu harap calon-calon mengambil perhatian perkongsian cikgu berkaitan dengan perincian peranan ini. Boleh setakat itu? Baik, cikgu teruskan. Lepas cikgu bercerita, apa kita test, kita uji minda anak-anak sekalian. Baik, ini soalannya yang diklik dekat sini. Baik, soalan ini dia berkaitan dengan penambahan lambakan sisa pepejal yang sukar diurai. Soalan dia, di kawasan tapak pelupusan sampah, seperti biasa buatlah analisis, iaitu tema apa, fokusnya apa, sasarannya apa, dan juga sasarannya siapa, dan juga adakah berformat atau tidak berformat. Baik, apabila selesai membuat analisis, yang ni praktis ini untuk menyatakan idea, jana idea anak-anak tadi, menyatakan isi tadi berpandukan formula 1, 2, 3 atau PTSAT merujuk teknik jana, iaitu ingat peranan yang cikgu bagi. Kita cuba. Baik, untuk itu soalan dia bincangkan cara-cara yang boleh dilakukan oleh masyarakat. Ingat, sasarannya ialah masyarakat. Jadi calon-calon terus nyatakan, tulis, jangan lupa tulis dekat soalan pun boleh tulis. Masyarakat hendaklah, masyarakat boleh, masyarakat mestilah. Jadi dari mana kita nak rujuk? Kita keluarkan peranan masyarakat tadi. Ada 5 peranan secara umum. Cikgu, adakah saya perlu ikut semua yang cikgu bagi? Tak perlu. Cikgu membantu. Kalau ada isi yang lain, silakan. Tidak masalah. Yang ini sebenarnya membantu, kalau calon cemerlang, membantu untuk menjana idea dengan cepat. Kalau calon yang kurang ideanya, boleh menggunakan sepenuhnya teknik ingat peranan ini. Boleh faham tak?
Baik, kembali. Masyarakat hendaklah mengadakan apa ya di sini? Okey, boleh mengadakan aktiviti. Aktiviti apa? Aktiviti kitar semula. Boleh masukkan. Itu maksud cikgu. Kemudian masyarakat boleh mengajurkan gotong royong atau masyarakat boleh bergotong royong sesama penduduk. Dalam ayat huraian, siapakah masyarakat itu? Kawasan kejiranan sebut, nyatakan, faham. Baik. Kemudian masyarakat boleh melaporkan, masyarakat membentuk jawatan kuasa, boleh. Tapi kena ada yang ketiga ni, iaitu keterangan rujuk tugasan, boleh. Pihak dah tahu dah berdasarkan sasaran. Kemudian katakan cikgu dah bagi dalam rumusan, bukan, dalam peranan, ingat peranan, kemudian keterangan, kita rujuklah tugasan. Selesai. Boleh? Baik. Yang ni ada lima ni kita boleh guna pakai. Tapi cikgu nak 3. Kan cikgu kata dah tadi, senang saja, cepat nak menjanai idea. Dah jimat, dah selesai analisis, dah selesai nyatakan idea, apa lagi? Jom kita mengarang. Nak mengarang ni cikgu kongsikan tip. Ingat pangkal ayat, dia akan jadi cepat proses mengarang ini, dan ayat yang dihasilkan mesti menarik. Wow, ada wow factor. Ada bila pemeriksa baca tu, Masya Allah, Allahu Akbar, kan? Sedapnya ayat yang ditulis. Barulah kita layak untuk diberi kategori karangan yang cemerlang. Jom kita mula mengarang. Nak mula mengarang, kita kenali komponen karangan, kerana tak kenal maka tak cinta. Bila tak cinta, mulalah nak bencilah saya bila menulis karangan ni. Saya susah sangat, saya tak ada idea. Sebab apa? Sebab tidak mengamalkan peribahasa, tak kenal maka tak cinta. Kenali dulu. Ingat, okay, tengok untuk komponen karangan ni dia ada 3 bahagian. Yang pertama muka kita, iaitu pendahuluan. Mau tengok muka kita, orang dah boleh membuat analisis tentang kita. Samalah juga dengan karangan. Pemeriksa baca pendahuluan, dah boleh buat dah analisis. Bagaimana karangan yang berikutnya, huraian yang seterusnya. Kemudian cikgu letak dalam raja ini cadangan untuk bahagian A, 2 perenggan isi. Bukan 2 isi, jangan salah faham. Maksud 2 perenggan isi tu kita boleh asingkan ikut fokus. Boleh? Yang ni ada slot yang lain lah untuk bahagian A. Cuma hari ni cikgu fokus kepada bahagian B. Baik, untuk bahagian B, cikgu cadangkan 3 isi. Baik, seterusnya yang ni semua nak menggunakan minda tadi kan. Teknik jana idea, cikgu dah bantu dah calon-calon. Macam mana nak menjana idea dengan cepat dan yang penting kena tepat. Baik, seterusnya tengkuk kita, iaitu penutup. Tak ada penutup, macam mana kita nak boleh berdiri, kita nak memandang ke hadapan, macam mana kita nak tampil hebat di mata pemeriksa karangan kita itu. Boleh? Baik, kita tengok komponen ayat dalam setiap baik. 3 komponen tadi, dalam setiap komponen pendahuluan tu cikgu cadangkan bukan 4 ayat calon-calon, ini ialah 4 komponen. Maksudnya ada ayat tema, ayat huraian, peribahasa, ayat tugasan. Ayat, lepas tu cikgu saya boleh buat 5, 6, 7 ayat, tak terpulang kepada calon. Yang penting kita susun bahagian untuk formula yang pertama. Boleh guna cadangan yang pertama, setiap perenggan itu 100 perkataan. Jadi ada 5 perenggan, 500. Ataupun cadangan yang kedua, pendahuluan calon-calon dimasukkan 20. Perenggan isi, bolehlah kita ambil sikit, curi sikit lebihan perkataan. Sebab apa? Kita nak karang lebih sikit, huraian lebih sikit dalam bahagian B. Untuk dalam bahagian isi. Baik.
Oh, cikgu tak pasti. Tertinggal satu iaitu yang kelima ialah ayat simpul. Mungkin format dah lari ni. Baik, cikgu ulang. Untuk komponen isi ada ayat pernyataan isi. Kemudian, ni cikgu tunjuk ni ayat huraian. Kemudian diikuti dengan ayat contoh, peribahasa dan calon-calon tambah dekat sini. Yang kelima ayat simpul atau ayat penegas. Okey, ayat simpul atau ayat penegas. Ni kita buat bintang dekat sini. Baik, untuk komponen penutup betul. Ada ayat pandangan, ada ayat cadangan, ada ayat peribahasa dan juga ayat harapan. Kita teruskan. Panjang lebar cikgu berkongsi apa kita tonton seketika. Video TikTok dia berkaitan dengan frasa menarik. Kita nak make up sikit karangan kita itu. Jadi kita tengok dulu. Okey, baik. Jadi boleh nampak kan apa hasilnya gaya bahasa amat menarik dari segi keindahan bahasa. Jadi calon-calon sekiranya rasa cepat sangat bolehlah follow TikTok Cikgu S atau Cikgu Syahrul. Dan boleh tengok berulang kali. Kita tengok video yang satu lagi dengan kekangan masa yang ada. Jadi apa tujuan dia? Untuk mempelbagaikan jenis ayat supaya digramatis. Ini ada kriteria ini dalam penulisan karangan yang cemerlang. Aduh janggaku yang itu sapunya janggaku. Kau cari yang lain sudah, tak usah jadi pengganggu. Saya sustain. Baik, kita teruskan. Okey, baik. Ingat pangkal ayat pendahuluan. Maksud dia apa tadi? Cikgu kata kalau nak mengarang kita ingat dah. Oh, kalau ayat tema dah ada dah dalam kepala kita ni. Dasawarsa ke kita nak guna sejak air-air ini ke. Yang ni yang paling mudah cikgu kongsi ni. Cikgu percaya calon-calon di sekolah pun cikgu-cikgu dah bekalkan atau calon-calon atas inisiatif calon-calon sendiri yang menyediakan. Dah buat dah. Okey, untuk pendahuluan saya nak guna pangkal ayat ni boleh. Kalau ayat huraian ini dia. Mesti ada hal ini dikatakan demikian kerana ataupun apa sahaja penanda wacana yang sesuai. Ingat, untuk menyambungkan ayat supaya dapat bertaut dengan elok mesti ada penanda wacana. Kemudian kalau peribahasa, perkara ini bab peribahasa. Kalau ayat tugasan sehubungan dengan itu. Faham? Kenali dulu komponen ayat dalam setiap perenggan, kemudian ingat pangkal ayat. Ni contoh pendahuluan. Kalau yang ni pula ingat pangkal ayat untuk komponen ayat isi. Kalau ayat pernyataan isi ada 3. Yang pertama saya nak guna membuka lembaran isi. Pertama, berteraskan frasa, masukkan tadi idea tadi. Boleh? Ingat, ini ada kesilapan yang sering dilakukan oleh calon. Membuka lembaran isi terakhir. Alah, takkan nak buka lagi, dah terakhir dah kan. Kita buat melabuh tirai. Kan? Senang. Kita ingat, janganlah kita buka semua bila kita nak tutup dalam penutup. Baik, seterusnya ayat huraian macam biasa kita gunakan. Hal ini dikatakan demikian kerana, ingat ayat huraian, calon-calon boleh menggunakan kata tanya untuk membantu. CD Bambi lah kalau cikgu, iaitu apa, siapa, di mana, bagaimana, mengapa. Tapi kalau melibatkan soalan atau karangan yang terikat dengan jumlah perkataan, jangan lupa apa, dia mesti sekali dengan ayat contoh, mengapa dan bagaimana. Yang itu penting. Kemudian atau kesan. Baik, ayat contoh pula, kita dah boleh dah set untuk perenggan isi. Kalau kita nak guna ayat contoh, nak menyatakan contoh yang paling ketara. Seterusnya untuk perenggan. Jadi perkataan, pemilihan kosakata yang digunakan luas. Taklah ulang contohnya sampai habis, maka tidak ada variasi di situ.
Kemudian peribahasa, kita dah boleh dah tetap nak guna ayat. Oh ingat, satu yang cikgu selalu ingat pada calon-calon anak-anak murid bahawa menggunakan perkataan bab pada awal ayat adalah tak sepatutnya lah sebab dia seperti. Jadi nak guna perkataan bab boleh? Boleh. Koma terus masukkan bab ataupun bertepatan dengan peribahasa. Boleh? Baik, ayat simpul. Terbuktilah bahawa, jelaslah bahawa. Okey, kita teruskan dengan ingat pangkal ayat penutup. Inilah panjang lebar ni. Calon-calon boleh baca dan boleh rujuk. Pada slide ini sudah terang lagi bersuluh. Dapat pelbagai ada formula dia. Masukkan fokus. Sangat cepat. Boleh bina perenggan penutup dalam masa 2 minit, 3 minit macam tu sahaja. Sebab apa? Sebab dah buat perancangan awal. Perancangan awal. Ingatkan satu ayat. Awal tak kalut. Memang kita tak akan kalut kalau kita dah rancang awal-awal. Boleh? Kemudian kalau ayat cadangan. Ni kita dah letak dah. Kemudian peribahasa. Tapi kadang-kadang peribahasa ni boleh saja dimasukkan sekali dalam ayat pandangan, ayat cadangan ataupun masuk sekali dalam ayat harapan. Okey, kita teruskan. Untuk mengarang ni, kalau tadi kita plan dulu, buat perancangan dulu. Yang ni sampai ke peringkat mengarang atau slot yang akhir, iaitu menggunakan rocket writing. Rocket tu maksudnya apa? Cepat, laju saja. Laju menulis dan tanpa ada sebarang gangguan. Sebab apa? Sebab kita dah merancang, kita dah susun strategi. Kita tengok sikit penanda wacana untuk ayat huraian mengapa. Tadi cikgu dah sebut ayat huraian. Hai, Assalamualaikum semua. Selamat bercuti. Baik, sebelum tu cikgu nak ingatkan jangan lupa untuk terus mengulang kaji. Cikgu akan kongsikan penanda wacana untuk ayat huraian mengapa. Yang pertama, hal ini dikatakan berlaku demikian kerana. Yang kedua, hal ini terjadi kerana. Yang ketiga, hal ini disebabkan oleh. Yang keempat, hal ini wujud akibat daripada. Yang kelima, hal ini berlaku dengan. Yang keenam, hal ini berpunca daripada. Yang ketujuh, hal ini tercetus apabila. Yang ke-8, hal ini timbul apabila. Jadi, jangan lupa, selamat mencuba. Semua, jom cikgu kongsikan penanda wacana untuk ayat simbol atau ayat penegas. Pertama, ringkas. Kedua, tegas. Ketiga, ingatlah bahawa. Keempat, sesungguhnya. Kelima, pendek kata. Keenam, jadi. Ketujuh, oleh itu. Jangan lupa mempraktik. Boleh praktik sama-sama. Okey, kita teruskan. Baik. Ini soalan. Cikgu boleh cikgu paparkan di sini macam biasa calon-calon secara laju ni. Baik, calon-calon boleh baca stimulus macam biasa. Jangan tinggal baca kemudian garis. Mana yang penting tu kita gariskan supaya kita tidak tertinggal semasa mengarang. Baik, kemudian kita baca penerangan stimulus tadi, petikan ni diterang tentang apa supaya kita dapat mengetahui TFS dan juga format tadi. Kemudian kita tengok ayat soalan, ayat tugasan. Baik, kita tengok kat sini bidang apa? Pertanian. Terus boleh dah set dah apakah isi yang sesuai. Kemudian dah boleh set dalam minda kita ni peribahasa yang sesuai. Bila dah dapat. Okey, pihak. Nampak? Fokus pihak tidak dinyatakan. Jadi boleh guna teknik ingat peranan cikgu tadi. Boleh ambil mana-mana satu daripada pihak yang cikgu senaraikan tadi. Baik. Kemudian kita tengok sasaran. Golongan muda. Jadi bila melibatkan menarik minat siapa? Golongan muda. Bukan orang kampung. Golongan muda tu umum. Jadi teruskan dengan sasaran. Bukan, dengan
format. Bila disebut sarankan maksudnya tidak berformat. Jadi nak jana idea ni cikgu kata bila melibatkan usaha tidak disebutkan. Anak-anak boleh ambil daripada peranan ibu bapa. Boleh ambil satu, sekolah boleh ambil satu, kerajaan, media masa atau ambillah mana-mana yang sesuai. Yang penting kita letak 3 seperti yang dicadangkan. Tapi kalau dia rasa dia tak mampu nak mengarang dengan baik, dia boleh letak 4 lah. Boleh ya? Ni yang cikgu maksudkan rocket writing. Kita tak sempat nak buat semua ni, tak apa. Cuma cikgu nak terang saja dengan masa yang berbaki ni. Contoh cikgu kata tadi, nampak sudah ada yang cikgu tulis di sini. Ini maksudnya cikgu mohon anak-anak ingat pangkal ayat. Bila ingat pangkal ayat, mudah untuk kita mengarang sebab kita dah melalui proses menganalisis, proses menjana idea, kemudian ingat apakah komponen pangkal ayat tadi. Barulah kita mengarang macam roket. Cepat, pantas tetapi tepat pada sasaran dia. Jadi kita tengok hal ini dikatakan demikian kerana buat siap-siap. Saya nak tanya kalau apa yang dimaksudkan dengan topik tugasan tadi. Mengapa? Mengapa tu sebab, bagaimana tu cara. Kemudian masukkan peribahasa. Senario ini bab peribahasa. Tak ada lah bab pepatah. Cikgu saya nak guna pepatah senang. Kita kena ingat kalau pepatah tu kalau kita bagi membaca jambatan ilmu itu bukan pepatah, itu cogan kata. Lebih selamat kita guna peribahasa. Kemudian ingat siap-siap ayat tugasan. Soalan yang menimbulkan tanda tanya adalah apakah masukkan soalan tadi dalam ayat tugasan itu. Boleh? Jelas? Kita teruskan, nak cepat ni. Baik, untuk isi yang pertama, cuba tengok ayat pernyataan isi cikgu letakkan membuka lembaran isi yang pertama. Cikgu saya kena ikut ke yang cikgu bagi? Bukan, ini panduan. Untuk calon cemerlang boleh pilih tapi boleh buat siap-siap macam ni. Tapi untuk calon yang dia rasa tak ada idea, dia boleh guna terus cadangan cikgu ni. Sangat-sangat membantu. Kemudian macam biasa nampak hal ini dikatakan demikian. Selain itu, dah buat perancangan siap-siap plan awal lagi. Awal tak kalut kan? Misalnya, kemudian masukkan peribahasa. Kalau tadi dah ada senario peribahasa, jadi boleh tukar. Peribahasa yang sesuai dengan maksud tersebut ialah boleh masukkan peribahasa. Kita tengok kalau tadi membuka lembaran isi, tak adalah kita guna selain itu di samping itu. Cuba tengok karangan yang cemerlang, dia dah buat perancangan awal, dia nak letak. Mari kita capahkan lesa perbincangan, bertunjangkan frasa, masukkan isi tadi. Boleh? Lepas tu hal ini berkaitan semua. Kena ada penanda wacana supaya ayat yang ditulis itu bertaut dengan baik. Baik. Kemudian ingatlah ayat simpul. Yang ni selalu calon-calon lupa. Kamu simpulkan. Kamu buat penegasan berkaitan dengan ayat isi ni, kaitkan dengan ayat tugasan tadi, ayat soalan tadi ni. Isi yang dinyatakan itu menjawab persoalan. Boleh? Baik, yang tu jangan lupa. Kita boleh test. Tengok ada berapa jumlah perkataan. Nak masuk isi ketiga dah. Baik. Kemudian tengok dah masuk isi yang akhir, maka tirai perbincangan dilabuhkan. Tak adalah duk buka sampai ke akhir kan. Baik. Kemudian tengok ayat huraian macam biasa. Boleh tak ubah suai cikgu kedudukan ayat? Boleh, cuma ayat menyatakan isi letak paling atas. Itu kita akan lihat. Boleh? Kemudian ayat simpul kita letak paling bawah. Susunan yang lain dibenarkan. Nak letak peribahasa yang kedua ke yang ketiga, tak kisah. Yang penting ada semua benda ni. Baik. Kita yang terakhir penutup. Dah sampai yang akhir dah. Boleh. Lepas ni calon-calon boleh buat latihan dengan guru masing-masing atau dalam kumpulan perbincangan. Baik. Untuk yang terakhir, tengok ni cikgu letak dah. Bagi menghiasi wacana akhir terdapat apa? Terdapat pelbagai langkah yang perlu dilaksanakan oleh pelbagai pihak untuk buat tugasan tu. Nampak cikgu dah bagi dah formula. Sehubungan dengan itu cadangan. Ingat tadi kan pangkal ayat cadangan. Masuklah. Bukannya susah. Kemudian ibarat peribahasa. Masukkan
ayat harapan. Ayuh, marilah kita bersama-sama mengatur. Last sekali jangan lupa semak supaya karangan tu kena baca sekali lalu supaya tidak ada kesilapan. Kita minimumkan pada kita semua betul kan? Jadi boleh semak, jangan lupa semak supaya nanti tidak ada kesalahan ejaan, kesalahan tata bahasa, kita kurangkan. Baik, selesai untuk slot pada kali ini. Jadi ingat bahawa karangan itu merupakan cerminan kepada diri penulisnya. Mengapa? Kerana pemilihan perkataan, frasa, ayat dan idea adalah daripada penulisnya. Nanti kalau nak tengok orang kata cantik, maka tulislah karangan tu cantik-cantik. Nak kata kacak, tulislah karangan pun elok-elok. Baik. Cikgu rasa sampai setakat ini dulu daripada cikgu. Cikgu doakan semua selamat maju jaya. Sekali lagi cikgu rakamkan ucapan terima kasih buat tulis dengan kerjasama MADA dan juga JPN Negeri Kedah atas usaha yang murni ini. Semoga anak-anak didik semua akan mendapat manfaat daripada program ini. Milik ilahi segala yang indah, sedang yang buruk itu atas kelemahan cikgu sendiri. Mohon maaf. Sehingga berjumpa lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.